perkongsian bersama dengan pendengar khas untuk anda. Jadi pastikan tak ketinggalan, terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan kita bakal kembali selepas ni dengan UNIC dengan Syama'il Muhammadiyah. Segalanya ciptaan yang sempurna, membawa cahaya, hapus semua derita. Teguh taat setia, bersambung perjuangannya, cinta, rindu yang membara dan bersyafaatnya. Ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi al-ahbab alayka sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله عليك صلى الله عليك خير hiburan Qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Rawahul Bukhari. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai lelaki, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu." Riwayat Al-Bukhari. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 Ya Allah, رب اغفر لي ampunkanlah diriku dan kedua ibu bapaku, وارحمهما dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mendidikku semasa kecil. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Kuantan 89.6 FM. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Korea Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Seja Osman. Rabu 9 malam kita bawakan rancangan Legasi untuk kita dengarkan berita berkaitan dengan anak muda, isu-isu anak muda kita pada malam ini, belia dan juga mahasiswa kita, insyaAllah. Anda selain dapat dengarkan di Radio IKIM macam biasa di frekuensi, ikutlah dekat mana pun anda berada waktu ini, ikut frekuensi masing-masing, dan dalam perjalanan tu hati-hati. Dan kita juga boleh diikuti menerusi Facebook Live IKIM FM dan juga YouTube channel kami IKIM. Semoga bermanfaat apa pun yang kita bawakan. Legasi pada malam ini bercerita, akan berkongsi bersama-sama dengan kita semua tentang cerita siswa Mesir bersama dengan kita pada malam ini untuk kita dengarkan bicaranya. Cerita siswa Mesir bersama dengan saudara Is Irfan Zaharuddin, merupakan graduan tahun 2021 Kuliah Ulum Islamiyah Universiti Al-Azhar, bersama dengan kita dalam talian. Saya kira terbang di bumi Kenyalang kot. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah bersama dengan kita pada malam ini. Sihat? Nak panggil apa ni? Is Irfan? Panggil Iz ya? Panggil Is, okey. Is sihat ke Is? Alhamdulillah sihat. DJ Faiz sihat? Sihat, Alhamdulillah. Saya terbang ke Sarawak, lepas tu kita cerita terbang ke Mesir pula. So hari ni saya bawa anda menerusi penerbangan lah. Ikutlah apa pun penerbangannya. Apa pun, kita nak bercerita panjang malam ni tentang graduan Mesir pada adik-adik saya yang mungkin sekarang ini tengah mengikuti, sama ada di Universiti Al-Azhar, sama ada sahabat-sahabat kita di rantau Malaysia ini, rakan-rakan kita yang berada dekat Timur Tengah mungkin. Sama-sama kita dengarkan pertemuan bersama dengan Is malam ini.
banyak yang bakal kita bawakan dan Alhamdulillah apa pun awal ini kita nak ucap tahniah jugalah untuk Izirfan, graduan tahun 2021 yang berjaya mendapat keputusan tahap tertinggi Mumtaz Martabat Syaraf. InsyaAllah kejap lagi kita nak bercerita tentang perkara itu, bagaimana cabaran mungkin dan insyaAllah anda boleh kongsikan komen dan juga mungkin ada ucapan-ucapan yang sampaikan kepada Izirfan, boleh kongsikan di Facebook komen IKIM FM, di YouTube channel live kita IKIM, kongsikan komen dekat sini. InsyaAllah nanti kita tengok sama-sama. Okay, Is, dah lama ke sampai ke tanah air kita ni? Baru minggu lepas. Baru minggu lepas. Okay ke jet lag? Dah boleh sesuaikan waktu Malaysia ke? InsyaAllah. InsyaAllah 7 hari dah. Alhamdulillah. Dah settle semua. Alhamdulillah tak ada apa-apa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni banyak kita nak belajar, banyak kita nak sembang-sembang. Tapi Is, awal ini sebelum kita cerita tentang pengajian tempoh hari di Universiti Al-Azhar Mesir, ceritanya bagaimana pengalaman, apa yang anda dapat sepanjang pengajian. Mungkin awal nak kongsikan pengenalan lah bersama dengan sahabat pendengar, orang mana saya cakap dia terbang kat Kenyalang. Tapi mungkinlah banyaklah nak ceritakan Is kepada sahabat-sahabat kita. Silakan Is. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada DJ Faiz atas jemputan untuk mengisi program ni. Okay, untuk pengenalan, nama diberi Izirfan bin Zaharuddin. Saya memang berasal dari Sarawak. Dilahirkan di Kuching, Sarawak. Membesar pun di Kuching, Sarawak. Okey. Bersekolah di asalnya sekolah Kebangsaan Agama Datuk Haji Abdul Kadir Hassan, sekolah rendah. Lepas tu sekolah menengah di Tun Ahmad Zaidi. Lepas tu sambung dalam sebulan dekat Universiti Malaya, Asasi dekat Nilampuri, Kelantan. Okey. Hanya sebulan je lah. Lepas tu dapat tawaran ke Mesir. Okey, masuk ke Mesir melalui SPM, STAM? Melalui SPM. SPM, okey, Yeah. okey. Ialah sebab asasi di Universiti Malaya di Nilampuri sebulan. Sebulan, sempat sebulan. Boleh kecek Kelantan? Tak ada kecek Kelantan. Aduh. Okey, itu kisah Irfan perjalanannya, bagaimana beliau akhirnya dapat tawaran di Universiti Al-Azhar untuk sambung pengajian itu ketika berada di Nilampuri lah. Ya, ketika dia berada di Nilampuri. Okey, kita nak tahu juga lah untuk mengikuti bidang pengajian Islam di Universiti Al-Azhar ini, ia bukan satu bidang pengajian yang mudah dan sebab dengan silibusnya, dengan pelbagai hafalan-hafalannya, jadi banyaklah yang perlu kita fahamkan. Dan cuma nak tahu dengan Islah, siapa yang galakkan Is untuk sambung pengajian ataupun sendiri memang rasa minat bidang pengajian Islam ini untuk teruskan pengajian Islam dan akhirnya belajar di Universiti Azhar? Okey, sebenarnya galakan tu datang secara tak langsung. Bermula waktu saya Form 4. Waktu tu saya mula banyak ikut pengajian-pengajian di luar, majlis ilmu kat luar. Lepas tu terdedah dengan kitab-kitab turas. Lepas tu saya pun banyak bergaul dengan ustaz-ustaz dekat sekolah dulu. Dan antara yang beri pengaruh besar lah untuk saya adalah Ustaz Zamri, warden sekolah tu. Sekolah Tun Ahmad Zaidi, dengan Ustaz Abang Marsal, yang banyak galakkan saya lah untuk menyambung pengajian dalam pengajian agama Islam. Dan tambahan pula, waktu tu dekat kelas saya ambil sains tulen. Jadi kebanyakan 3 kata 5. Kebanyakan kawan-kawan waktu tu banyak ambil sains dan banyak ambil yang kos lain. Jadi terdetik jugalah dalam hati saya nak ambil, maksudnya nak jadikan pengajian Islam ni sebagai first choice, bukan second choice. Tapi memang di tingkatan 5 ada belajar bahasa Arab semua adalah? Ada. Itulah.
Okey, itu ceritanya Is, bagaimana sambung pengajian, bagaimana pula keluarga Is untuk sambung pengajian dalam bidang, yalah sebab selalu tadi sebut bidang sains kan, setengah orang memilih Mesir juga sebagai laluan untuk sambung ke bidang perubatan, tapi Is memilih bidang agama walaupun core-nya adalah sains, walaupun ambil juga pengajian bahasa Arab. Jadi macam mana keluarga pula galakkan dari keluarga? Ibu saya asalnya memang nak saya jadi doktor lah, dan itu cita-cita asal saya. Tapi selepas cita-cita pun dah berubah, kita pun minat dengan pengajian agama Islam, jadi kita bincang lah dengan mak ayah. Jadi mak ayah pun okey. Dan sebenarnya saya memang nak masuk pondok sebelum universiti. Tapi disebabkan ibu saya dia nak pengajian yang formal, maksudnya biasalah kan ibu ayah dia nak ada formal, degree kan. Okey, faham. Jadi saya menghormati pendapat ibu bapa saya, dan saya pilih Mesir sebagai salah satu destinasi lah, sebab Mesir dia boleh menggabungkan antara dua itulah. Saya boleh dapat sijil juga, dan juga banyak pengajian dengan ulama di luar lah. Pergi belajar di masjid mungkin kan, ada yalah kuliah-kuliah, majlis taklim kan. Saya dan kita faham. Ini jujur saya tak pernah Abang Faiz tak pernah kongsi dekat mana-mana pun. Ini perkongsian pertama. Sejujurnya memang nak sambung ke Universiti Azhar sebab Abang Faiz dalam jurusan Sijil Tinggi Agama Malaysia, STAM, dan pun mendapat tawaran juga, tapi tidak memilih untuk ke Al-Azhar kerana merasakan sukar untuk meneruskan pengajian. Yalah, itu pengalaman sendirilah. Jadi mungkin ada juga sahabat-sahabat yang sama macam Abang Faiz yang merasakan susah lah nak belajar bahasa Arab ni. Kalaupun yang dah menguasai bahasa Arab, yang dah memang belajar bahasa Arab, tambahan pula mereka yang tidak pernah menguasai bahasa Arab kan, yang tidak ada asas dalam pengajian bahasa Arab ini, bagaimana kita nak yakinkan yang orang kata fakta belajar bahasa Arab ni, belajar pengajian Islam ni pun satu benda yang susah. Sebab waktu STAM dulu tak tahulah, kitabnya tebal-tebal. So bila difahamkan tebalnya kitab ni, nak baca matan lagi, nak fahamkan hadis lagi, asbabun nuzul lagi. Jadi banyak benda yang perlu kita fahami. Nak tahulah juga pandangan bila dah masuk pengajian ke sebelum masuk pengajian memang dah faham dah kesusahan, bagaimana cabaran-cabaran untuk belajar dalam pengajian Islam, terutamanya di Universiti Al-Azhar. Sebenarnya bagi saya lah, setiap subjek dan setiap kos dia ada kesusahan masing. Jadi nak tak nak apa yang saya buat adalah kita ubah mindset. Kita jadikan pengalaman orang ataupun pencapaian orang itu sebagai batu loncatan lah untuk kita. Contohnya dah terbukti ada pelajar yang boleh berjaya dengan jayanya. Contohnya ada yang pelajar yang dapat mumtaz di Universiti Azhar, dan ada pelajar Malaysia yang boleh sambung buat master dan mendapat pencapaian yang hebat di Universiti Azhar. Jadi benda tu menunjukkan sesuatu tu ya memang susah tetapi tak mustahil. Contoh susah tapi tak mustahil. Susah tak mustahil. Dan antara perkara yang mendorong saya juga adalah saya minat bahasa Arab. Itu antaranya lah. Okey. Dan yalah, sebab mengikuti pengajian dalam untuk buat dengan enjoy. Macam tu. Untuk buat dengan enjoy belajar sepanjang tahun bila mula berada di Al-Azhar Mesir? Tahun saya datang 2016. Dan masuk markas Lughah, pusat bahasa dalam setahun macam tu. Lepas tu baru masuk tahun 1 degree. Tahun 1. Dan seterusnya sehinggalah tamat pengajian memang bergraduasi tahun 2021 lah. Ya.
Kita nak fahamkan juga nanti ceritanya bagaimana bila menjelang PKP tu sebutannya dekat Malaysia lah, kita tak tahu juga sebutan dekat tanah Arab tu macam mana sebut pandemiknya COVID-19 ni, tapi nanti kita nak ceritakan bersama-sama dengan Is. Dan mungkin Is kejap lagi nak ceritakan juga kepada adik-adik kita mungkin sekarang tengah duduk dalam SPM, tengah berada di Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM, yang mana memilih untuk laluan masuk ke Universiti Al-Azhar ataupun pengajian Islam di Universiti di Timur Tengah itu, kita nak fahamkan bagaimana perjalanannya dan apa yang boleh mereka persiapkan sama-sama. Kejap lagi lah kita nak sembang-sembang banyak bersama dengan Is. Rehat kejap Is, kita nak kembali selepas ini dalam Legasi. Kita nak dengarkan cerita graduan Mesir. Jadi anda... اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama waktu ini Faiz Haji Osman dan juga Is Irfan. Kita merupakan bersama dengan pelajar ataupun graduan dari Universiti Al-Azhar Mesir, dan insyaAllah kita nak belajar banyak lagi. Beliau mengikuti pengajian di Kuliah Ulum Islamiyah Universiti Al-Azhar, Usuluddin. Ya, Usuluddin. Betul, okey. Dan insyaAllah banyak yang kita nak fahami, banyak yang kita nak pelajari bersama dengan Is. Tapi awal ini mungkin tadi Is dah cerita dah bagaimana cabaran Is punya pandangan bila ada orang cakap bahasa Arab ni susah. Pengajian Islam terutama di Universiti Al-Azhar itu susah, tapi tak mustahil. Ya, semua benda ada cabaran. Nak belajar kat Malaysia apa macam-macam cabarannya. Apatah lagi berada di luar negara jauh daripada keluarga. Tapi kita nak tahu jugalah Is, laluannya itu bagaimana kalau kawan-kawan kita, adik-adik Islah sekarang ni sedang mengikuti SPM, belajar di Sijil Tinggi Agama Malaysia untuk menyambung pengajian ke Universiti Al-Azhar, apa persediaan yang mereka boleh buat sebelum sampai dan juga memohon ke Universiti Al-Azhar? Okey, baiklah. Apa yang saya boleh kongsi, sebelum sesiapa ataupun adik-adik yang nak sambung ke Universiti Al-Azhar ataupun ke mana-mana universiti lah di Timur Tengah, perkara yang perlu dibuat adalah kita mantapkan bahasa Arab. Okey. Mantapkan bahasa Arab dari segi kosakata, dari segi nahu, sorof. Yang tu paling penting bagi saya lah. Sebab itu ilmu alat, dan nak tak nak nanti bila masuk kuliah kita akan bertemu dengan mustalahat ataupun istilah-istilah, penggunaan perkataan yang pelik-pelik. Jadi benda tu apabila bahasa Arab kita dah ada tapak, dah ada basic yang kukuh, jadi kita tak perlu nak fikir untuk belajar benda basic lagi. Maksudnya kita dah terus, kita just boleh baca kitab,
Dan kita just hanya untuk memahami. Kita just perlu untuk memahami bahasa Arab itu dengan betul. Just macam itulah. Sebab kalau kita dah ada basic yang kukuh. Sebab nak tak nak memang kena bahasa Arab lah. Memang yalah, memang kena bahasa Arab. Itu Bahasa Arab perantara kena bahasa kan. Yeah. Dah sampai dekat sana, belum cerita lagi nak belajar bahasa Aminya, nak bersembang dengan orang-orang kampung dekat sana, jiran-jiran mungkin. Nak tanya nak beli gula macam mana. Saya kan cakap bahasa pasar kang, takut gelap pula. Jadi itu pun satu hal juga nak kena belajar. Jadi anda yang nak mengikuti pengajian di Universiti Timur Tengah, terutamanya di Universiti Al-Azhar untuk mengaji bahasa Arab ni, kita dengar sama-sama lah pengajian Hayya bil Arabiah. Saya promo sikit pagi dengar bersama dengan Ustaz Syafizrul, kita belajar sama-sama. Banyaklah macam Is cakap tadi, kena mantapkan dulu apa orang kata ni, penggunaan bahasa Arab itu, penguasaan bahasa Arab itu, sebab agar mudah kita nak belajar, nak tuntut ilmu, sebab perantaranya dalam bahasa Arab. Is sendiri cabaran berada di Al-Azhar. Apa antara cabaran terbesar yang Is rasa memang struggle sungguh lah nak menghabiskan pengajian ni? Pertama sekali dari segi bahasa jugalah cabarannya. Okay. Sebab saya asalnya dari sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah biasalah. Bukan sekolah Arab full. Okay. Dan saya bukan lepasan pondok. Jadi sebelum masuk ke universiti tu memang saya dah masuk satu madrasah ni. Jadi macam part time lah macam tu. Untuk belajar bahasa Arab. Bila sampai sana, cabaran dia, kalau belajar di luar, syekh-syekh akan cakap dalam Ammi. Jadi kita kena sesuaikan dengan bahasa tu pula. Maksudnya bahasa yang kita belajar ni bahasa Fusah, kita kena sesuaikan dengan bahasa Ammi pula. Maksudnya kita kena belajar bahasa baru pula. Macam tu lah. Tu pengajian di luar. Kalau pengajian dalam universiti tu sendiri, cabaran dia pengurusan waktu, of course. Pengurusan waktu. Kita kena pandai urus waktu. Masa universiti, lepas tu masa bila nak murojaah, tu penting. Masa untuk muzakarah dengan kawan-kawan. Lepas tu masa untuk kita belajar di luar pula. Pengurusan masa memang sangat-sangat penting lah. Itu antaranya. Perlu dititik beratkan dan ambil perhatian macam tadilah Is sebut berkaitan dengan belajar bahasa baru, ialah bahasa kita seronok bila pergi. Satu, kita kuasai bahasa Arab fushahnya itu, sebab itu pengajian bahasa kita di universiti kan. Satu lagi sebab pengalaman nak bercakap dalam bahasa pasar, bahasa Ami, orang-orang Mesir, itu pun satu perkara yang memang tak ada diajar pun dalam mana-mana kuliah. Jadi anda kena sama-sama belajarlah bergaul dengan masyarakat. Macam Is tadi cakap, pengajian bukan sekadar formal di dewan kuliah semata-mata, tapi ada pengajian nak belajar macam-macam kitab turas lagi kan, berjumpa dengan ulama-ulama, ialah di bumi yang penuh dengan ulama-ulama dan berlegarnya ilmuan-ilmuan Islam di situ. Maka sayang kalau tak kutip mutiara ilmu daripada mereka. Dan insyaAllah kita nak tahu juga lah Is, sepanjang bermula 2016, sebelum lagi pandemik, dah masuk pandemik, dan Is pulang ketika dalam pandemik pun, bagaimana Is berhadapan situasi itu? Ada ke wujud kebimbangan mungkin kan, sebab jauh daripada keluarga. Kita dekat Malaysia walaupun tak jumpa dengan keluarga, dalam satu negara yang sama pun kita rasa macam dah resah. Apatah lagi Is jauh merentas benua lagi. Bagaimana perasaan waktu tu Is? Sejujurnya, waktu tu kat Malaysia? waktu pandemik ada dekat Mesir lagi. Okay. Dia Mesir ni situasi dia berbeza dengan Malaysia. Sebab Mesir corona dia macam sama. Okay. Maksudnya apa, budaya Arab tu maksudnya masih tak ada penjarakan. Cuma dalam masjid tu memang ada. Overall bagi saya mula-mula tu memang ada kerisauan lah. Terhadap keluarga apa semua. Kita ada adik kecil, ayah dengan ibu kita kan. Tapi lepas tu dia jadi macam biasalah. Beransur okey. Beransur okey lah. Bagaimana pula keluarga memikirkan Is yang berada di Mesir ketika itu? Of course mula-mula memang risau lah, terutama mak saya lah. Ada ke suruh balik? Waktu tu tak tahulah kan macam mana.
waktu tu tahun lepas bulan 4 kalau tak silap memang saya balik. Okey. Sebab waktu tu memang ramai-ramai budak Melayu balik. So ada tajaan pula untuk balik kan. Jadi balik sekejap. Lepas tu bila sambung sesi baru, kita orang balik semula ke Mesir. Ke Mesir. Itulah. Okey. Dan Risauan tu mesti ada lah. Dan sampai sekarang pun kerisauan ada. Dan mungkin Is dah sesuaikan diri jugalah kot bila berada dekat Malaysia, dah selesai pun kuarantinnya. Dan yelah sekarang ni fasa untuk meneruskan ialah hidup dekat Malaysia pula. Dan Is selepas ni ada cita-cita untuk sambung belajar lagi ke, ataupun nak masuk ke bidang pekerjaan atau bagaimana? Setakat ni saya mungkin buat kerja sambilan dahulu dalam setahun. Lepas tu insyaAllah saya memang ada berniat untuk sambung belajar lah. Di luar juga ke? Cadangannya di luar tapi secara informal lah. Maksudnya okey. Faham. Okey, itulah. Itu kisah Is. Dan kita nak tahu sebab Is mendapat berjaya bergraduasi dengan Mumtaz Martabat Syaraf ini. Mungkin sedikit nak kongsikan bersama dengan semua yang dimaksudkan dengan keputusan tahap tertinggi ni. Dimaksud dengan keputusan tahap tertinggi Mumtaz Martabat Syaraf ni, maksud dia cemerlang dengan pakat kepujian. Tapi sebenarnya untuk kuliah saya, kuliah Ulum Islamiah, mendapat keputusan ni bukanlah satu julung-julung kali lah. Pernah lah juga sini-sini dapat dalam seorang dua orang setiap tahun macam tu. Tapi kalau untuk pelajar Sarawak tu mungkin pertama kali lah. You are the first. Kan, jadi tak tahulah. Tapi ada juga lah kawan Sarawak yang ada. Sebab yang Mumtaz tu dua orang. Dua orang Sarawak. Oh okey, dua-dua orang Sarawak. So kita kelakar Sarawak. Kita kelakar Sarawak. Apa pun so first tahniah untuk Is berjaya bergraduasi dengan pangkat kepujian itu. Dan ia membuktikan ianya bukan satu perkara yang mustahil pun untuk dibuat dan berjaya. Tapi apalah orang kata pengorbanan-pengorbanan yang Is terpaksa buatlah untuk mendapat tahap itu. Kan bukan, kalau kata setiap tahun ada seorang dua yang mendapat. Jadi ia bukan perkara yang mudah juga. Tak mustahil tapi bukan perkara yang mudah. Dan mungkin ada cabaran ataupun pengorbanan yang Is terpaksa tinggalkan, nak lebih beri tumpuan kepada pengajian. Ya. Pengorbanan tu mestilah. Sebab nak dapatkan sesuatu yang bernilai, kita kena korbankan lebih lah. Yep. Antaranya dari segi masa, kena banyak murajaah, menghafal. Lepas tu kita nak bantu kawan-kawan pula. Dan bagi saya, bantu kawan-kawan tu antara perkara yang sangat membantulah. Sebab kan hadis Nabi ada sebut kan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa berada, maksudnya memberi pertolongan kepada hamba selagi mana hamba itu membantu kawannya, membantu saudaranya. Jadi saya memang pegang hadis tu. Kepayahan ataupun untuk dapat Mumtaz tu, dia satu istiqomah lah. Dia kena setiap tahun kena dapat Mumtaz, maksudnya pencapaian yang tu lah, Mumtaz tu. Dan untuk dapat benda tu memang kena istiqomah lah dari segi belajarnya. Macam tu lah. Okey, tapi kita nak tahu juga lah. Istiqomah tu yang payah. Ya, betul. Sebab benda setengah orang suka buat drastik tapi benda tu tak berkekalan. Sebab istiqamah tu memang susah. Sebab Nabi ajar suruh kita minta doa supaya istiqamah. Kan kita harap apa yang kita buat tu kecil pun tetap berterusan, tetap berkekalan. Dan sepanjang pengajian ada sempat pergi ziarah-ziarah di sekitar Mesir dalam kesibukan belajar, memberi tumpuan kepada pengajian? Sempat. Ziarah-ziarah ni kebanyakannya waktu hujung tahun. Okey. Maksudnya bila dah habis cuti.
Ya, waktu cuti lah. Sebab kalau waktu study ataupun waktu pengajian memang saya jarang keluar lah, maksudnya keluar Memang pergi fokus kepada belajar lah. jalan ke apa, memang fokus. Kecuali keluar untuk pergi mengaji kitab lah kot di masjid-masjid mungkin. Kita lelaki. Saya. Okey, sekejap lagi kita nak cerita satu lagi. Minta pandangan ataupun orang kata apa, buah fikiran daripada Is. Sebab bila orang melihat pelajar-pelajar kita yang pulang dari Timur Tengah, terutamanya di Universiti Al-Azhar, mereka memiliki satu, orang kata apa, dipandang tinggi oleh masyarakat, membawa satu imej agama dan juga ilmu-ilmu Islam, mungkin juga sebagai bahan rujukan kepada sahabat-sahabat, terutamanya rakan-rakan kita di kampung kan. Tapi kita nak tahu juga lah kejap lagi melihat pandangan Is terhadap dunia dakwah hari ini, apa cabaran dan apa yang Is perlu buat selepas ini kalau nak berada dalam medan dakwah hari ini. InsyaAllah Is, kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini dalam Legasi. Jadi anda teruskan setia bersama kami, tonton di Facebook dan YouTube, sertakan komen anda, dan insyaAllah kita kembali selepas ini untuk Legasi Cerita Siswa Mesir. Kembali selepas ini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Ini tentang sabar dan redha. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apabila mati anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, harta yang diwakafkan, ilmu dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakannya. Wakafkan unit amanah ASB anda dengan wakaf ASNB. Diuruskan sepenuhnya oleh ASNB dengan iktiraf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Gabungan konsep pelaburan dan wakaf. Sumbangan wakaf kita berterusan walaupun selepas kita tiada. Info asnb.com.my. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Istimewa untuk anda, kami bawakan program bacaan Yasin malam Jumaat bersiaran setiap hari Khamis minggu ketiga setiap bulan pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang bersama-sama mengalunkan bacaan Yasin secara berjemaah dan ikuti tazkirah ringkas oleh asatiza berkaliber. Hanya yang terbaik kami bawakan kepada anda. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih anda yang terus setia bersama kami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Faiz Haji Osman bersama saudara Is Irfan Zaharuddin, graduan 2021 Kuliah Ulum Islamiyah Universiti Al-Azhar Mesir. Untuk kita bercerita panjang dah kita cerita tadi, bawakan kisah dan pengalaman beliau bagaimana mengikuti pengajian, dan kita nak dengarkan juga pandangan di bahagian yang terakhir ini terhadap dunia dakwah hari ini kan. Kita seronok Lais melihatkan anak-anak muda hari ini yang berkongsi kata-kata positif, jadikan media sosial sebagai medan dakwah. Tapi tu kejap lagi kita nak ceritakan tentang bagaimana generasi muda nak sambung legasi dakwah ini. Tapi kita nak lihat Is punya pandangan terhadap dunia dakwah hari ini, terutamanya di Malaysia. Bagaimana pandangan Is dan bagaimana persiapan Is
nak tak nak Is berada dalam bidang pengajian Islam, walaupun tidak memilih lorong-lorong dakwah selepas ini untuk berada, tapi nak tak nak kita kena sama-sama untuk sambung legasi ini. Ada juga soalan dan pertanyaan mungkin yang akan ditanya oleh ahli keluarga kan, mungkin jiran-jiran, orang kampung. Jadi Is, bagaimana melihat cabaran dakwah terutamanya di Malaysia hari ini Is? Okey. Cabaran yang saya lihat lah, banyak sebenarnya cabaran dakwah pada hari ini. Tapi saya sentuh beberapa cabaran lah yang saya rasa amat penting lah. Antaranya pengaruh media sosial lah sekarang. Jadi bila media sosial semakin rancak, jadi pelbagai maklumat, lambakan maklumat, lepas tu ideologi yang pelik-pelik datang. Jadi perkara tu memang kita sebagai pendakwah memang kena cakna lah. Tak boleh tak nak, kita tak boleh nak tinggal. Maksudnya kita tak boleh tak nak ambil tahu langsung. Ambil tahu, tak boleh. Sebab kebanyakan orang memang semua dah ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Jadi nak tak nak, kita kena gunakan tu sebagai medium lah untuk dakwah juga. Tu antaranya lah. Media sosial memang sangat memberi pengaruh kuat lah dalam cabaran dakwah. Lepas tu cabaran dakwah yang terkini yang saya tengok adalah ke atas pendakwah-pendakwah tu sendiri. Sebab sekarang banyak pandangan-pandangan negatif yang ditujukan kepada asatizah, kepada pendakwa-pendakwa. Ia disebabkan segelintir, disebabkan setitik nilai rosak susu sebelangan. Ya, betul. Jadi benda tu cabaran untuk pendakwa-pendakwa yang akan datang. Kita kena bawa betul-betul syariat lah. Maksudnya kita kena buktikan yang bahawasanya apa yang mereka fikirkan sekarang tu adalah salah sebenarnya. Dan itu adalah kalau berlaku sekalipun daripada ustaz sekian, itu adalah kesalahan manusia secara normal. Tidak boleh menyalahkan agama itu kan? Ya, tidak boleh menyalahkan agama itu sendiri. Jadi peranan asatizah juga perlu untuk membaiki pandangan, untuk membetulkan persepsi masyarakat sekarang. Itu antara cabaran yang saya nampak lah. Dan insyaAllah kita harap sama-sama lah Is selepas ini mungkin nak masuk dalam bidang dakwah ini. Bukan nak masuk, memang akan masuk. Sebab kita ada peranan dan tanggungjawab kita. Semua orang pun ada peranan masing-masing. Tapi bila dah cakap tentang semua orang ada peranan untuk bawa misi dakwah ini, tapi kita nak fahamkan juga Is, bila melihat anak muda yang seronok berkongsi pelbagai kata-kata dakwah di media sosial, kita bimbang satu perkara macam Is sebut tadi, ada ideologi yang tidak sepatutnya dibawa masuk, tapi dibawa masuk sebab mereka ini memikirkan semua orang ada peranan untuk bagi dakwah, untuk sampaikan nasihat, tapi mungkin ada cara yang sepatutnya. Macam Is kan, kita dah tahu ada bidang pengajian yang sepatutnya mereka ikuti. Kita tak naklah setengahnya memikirkan hanya sebab nak glamour, nak memikirkan rating di TikTok mungkin, di Instagram, di YouTube, menaikkan populariti, so komen tentang satu-satu isu berkaitan dengan agama, tapi mereka bukan ahlinya. Kita tak naklah, yelah kita nak semua orang tu sampaikan walau satu ayat, tapi kita nak juga bercerita tanya kepada yang ahli. Jadi nak tahu jugalah Is, bagaimana pandangan Is terhadap anak muda yang sering berkongsi kata-kata yang Alhamdulillah kalau bagus-bagus, cuma kita bimbang takut menyimpang apa juga yang mereka kongsikan tu Is. Ya. Pada mulanya apa yang anak-anak muda, maksud saya lah, sekarang lakukan tu memang satu perkara yang positif, perkara yang baik. Sebab kita nak imbangkan dengan daripada mereka buat hiburan kan. Hiburan. Lebih baik dia orang kongsikan kata-kata hikmah ataupun perkara-perkara yang baik lah, yang berkaitan dengan agama, menyeru kepada dakwah semua. Cumanya asatizah perlu bagi penerangan lah. Maksudnya yes, semua orang kena berdakwah,
tapi berdakwah mengikut tahap. Jadi ulama dia ada peranan dia, asatizah ada peranan dia, remaja-remaja ada peranan dia, hatta doktor pun ada peranan dia. Maksud masing-masing ada peranan dalam dakwah, tapi mengikut kapasiti tahap masing-masing. Contoh macam remaja, alhamdulillah bagus, ada semangat untuk menyebarkan dakwah, buat benda baik. Itu satu benda yang perlu dipuji. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu ingatkan untuk kembali kepada ahli ilmu. Dalam contohnya, kita tak boleh cakap dalam semua benda. Dalam bidang fiqh kita kena kembali kepada fuqaha. Dalam bidang akidah kita bertanya kepada ustaz-ustaz yang pakar dalam akidah. Sebegitulah. Dan jangan terlalu mudah untuk menjawab segala pertanyaan. Maksudnya berhati-hatilah dalam berkata-kata. Ini nasihat untuk diri saya juga sebenarnya. Saya betul untuk semualah Is kan, sebab jangan mudah jangan mudah nak komen macam-macam benda. Kita rasa ada terus tak apa. I will be the first to comment this issue, tapi sedangkan kita tak mendalaminya. Kita pun macam Is sebut tadi kan, bila semangat agama tu perlu disalurkan pada jalan yang betul. Yep. Itulah yang sepatutnya, itulah yang seharusnya. Tapi Is macam Is sebutkan tadi, agar kita tidak melupakan ahli ilmu dalam sesuatu masalah yang berlaku dalam hidup kita hari ini. Mungkin boleh kita nak berkongsi sedikit dakwah atau pesanan-pesanan, tapi setakat apa yang kita mampu, dan akhirnya kita salurkan mereka kepada individu-individu yang berautoriti, yang ada tanggungjawab yang besar dalam bidang masing-masing. Macam Is sebut tadi kan, kadang-kadang sampai kita lupa adanya ahli fuqaha, ahli-ahli fiqh yang lebih arif daripada kita, yang faham tentang isu-isu hukum hakam dan sebagainya, agar kita tidak menyalahi orang kata falsafah ilmu itu sendiri. Is sedikitlah sebelum kita berakhir pesanan untuk semua orang hari ini, terutamanya adik-adik kita yang mungkin nak mengikut apa yang Is dah buat hari ini, belajar di Universiti Al-Azhar, menyambung pengajian dalam bidang pengajian Islam. Nasihat sikitlah Is untuk semua orang. Okey, pesanan untuk diri saya dan untuk semua. Pertama sekali, kita cuba sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat lah. Perkara yang bermanfaat, buat perkara baik dan jauhi perkara-perkara negatif lah. Ni termasuk pelajar-pelajar yang mengaji agama juga, tak terlepas lah daripada benda-benda ni. Lepas tu, saya nak berkongsi satu hadis lah, yang saya rasa hadis ni kalau kita tadabbur dan kita amati betul-betul, sangat memberi impak lah kepada masyarakat sekarang dan remaja-remaja terutamanya. Hadis berkenaan dengan dua nikmat yang banyak manusia lalai lah. Nikmatani maghbun fihi makathirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia leka ataupun banyak manusia lupa, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan. Dan dua-dua nikmat ni adalah nikmat yang dikecapi oleh masa muda. Maksudnya masa muda ni lah kita akan dapat dua nikmat ni dengan sempurna maksudnya. Jadi remaja memang tak boleh jangan sia-siakan masa muda, masa lapang dan kesihatan yang Allah bagi. Sebab kalau kita sia-siakan dua nikmat ni, nanti kita akan menyesal lah bila kita dah tua nanti. Jadi isi masa kita dengan perkara yang bermanfaat, perkara yang positif, dan jauhkan perkara-perkara negatif. Macam itulah. Saya thank you very much Is, syukran jazilan untuk Is perkongsian kita pada kali ini bersama dengan cerita graduan kita dari Mesir ini. Semoga sukses Is selepas ini dalam apa pun bidang yang Is lakukan, dan insyaAllah semoga terus menyahut seruan dakwah untuk terus sambung legasi-legasi dakwah yang ada hari ini, menyebarkan kefahaman-kefahaman Islam kepada semua. InsyaAllah itu adalah tanggungjawab kita bersama, bukan sekadar Is, saya dan juga anda semua ada peranan masing-masing
tegur apa yang kita mampu, dan insyaAllah kalau tak boleh kita usaha untuk perbaiki diri kita dakwah bilhal, kita perbaiki akhlak dan sahsiah kita, insyaAllah. Terima kasih banyak untuk kesempatan kita kali ini. Semoga sukses, dan insyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda pastikan terus setia bersama kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kalau kali ini kita cerita tentang graduan di Mesir, insyaAllah minggu depan kita nak bawakan cerita pasal graduan kita yang berjaya menerima anugerah KPT minggu hadapan. Kembali di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sekecil mana, walau sebesar mana, terus berbudi karenanya. Kehidupan mengajar kita erti memberi, mewakafkan diri apa yang dimiliki sebagai ciptaan Allah yang terindah. Kita terdidik dengan amanah. Jangan mudah, jasad dan kalbu sentiasa berkorban. Kita dai penyebar inspirasi dengan akhlak terpuji, dengan fikrah yang suci. Bukan untuk dihargai, dengan ikhlas di hati. Semaraklah kalam ilahi. Setiap nafas ia ibadah, takkan mudah, tak mungkin menyerah. Perjuangan takkan tercela pudar, jasad dan kalbu sentiasa berkorban. Bina khalifah, pembela agama, tak kira siapa walau di mana. Kita ladai, ayo semua kita ladai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan Tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam Tadabbur di IKIM, Inspirasi Informa Islam. Masjid Zahir Kedah. Masjid Zahir dibina pada tahun 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Masjid ini terletak di tengah-tengah Bandar Al-Ustaz Kedah. Dikenali juga sebagai Masjid Raja kerana terletak di perkarangan Istana Pelamin. Sebelum pembinaannya, tapak masjid ini adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang gugur semasa mempertahankan Kedah dari serangan Siam pada tahun 1821. Di belakang Masjid Zahir terdapat kompleks bangunan Mahkamah Syariah dan pusat pendidikan asas kanak-kanak. Masjid Zahir merupakan masjid di Malaysia dan nombor 4 tercantik di dunia. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Moorish dan Mogul. Masjid Zahir juga dihiasi dengan satu kubah utama dan diikuti 5 kubah mewakili 5 rukun Islam. Rekaannya juga mirip sebuah masjid di Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Ketahuilah bahawa mufti-mufti telah duduk dan diberi taklimat mendalam tentang ingredients dan cara pembuatan vaksin ini. Mereka juga sepakat bahawa vaksin ini halal dan boleh digunakan. Di Indonesia, Majlis Ulama Indonesia bersama dengan NGO-NGO Islam seperti Nahdlatul Ulama telah mengeluarkan fatwa bahawa vaksin COVID-19 adalah halal untuk digunakan. Tidak hanya itu, ulama-ulama besar di seluruh dunia seperti Syekh Abdullah bin Bayah yang ada di UAE, seperti Syekh Ahmad Raisuni yang ada di Maghribi, Syekh Ali As-Sobuni yang ada di Turki sekarang. Begitu juga ulama-ulama kiai-kiai dari pondok-pondok yang ada di Indonesia seperti dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Anwar Mansur dari Pondok Pesantren Lirboyo yang memiliki lebih daripada 30,000 murid juga pergi mengambil vaksin COVID-19. Dan vaksin ini telah wujud bukan baru 2-3 hari. Yang mengambilnya dah sampai 30 juta lebih manusia di seluruh dunia. Dan mereka mengatakan bahawa tidak ada masalah. Dalam report, Alhamdulillah, angka positif COVID-19 di negara yang telah mengambil vaksin COVID-19 menurun. Ini menunjukkan bahawa vaksin COVID-19, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ia mujarab sedikit sebanyak dapat membantu kita lawan pandemik ini. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Kenapa muka awak nampak risau je? Risaulah bang, anak lelaki kita ni nak sekolah mana tahun depan? Dia minat menghafal Al-Quran. Kalau boleh, naklah cari yang sesuai dengan minat dia tu. Kebetulan, tadi sembang dengan orang surau. Katanya, anak si Bukhari tu dah banyak juzuk dia hafalnya. Ya ke bang? Tak tanya ke kat mana sekolahnya? Dah. Sekolah Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Adin 9. Nombor pun dah ada ni. Cepatlah bang telefon. Nanti takut penuh pula sekolah tu. Ya, sekarang juga saya telefon. Maklumat lanjut hubungi atau WhatsApp 016 500 6490. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019
5119000. Penyertaan adalah terhad. Seluruh dunia sedang memerangi wabak coronavirus COVID-19 yang telah menjangkiti ratusan ribu individu dan meragut ribuan nyawa. Justru dalam usaha mengekang wabak ini dari terus menular, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan bagi individu yang tidak mempunyai gejala pernafasan agar menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu bergejala seperti demam, batuk dan bersin. Kerap membasuh tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Manakala bagi individu yang ada gejala pernafasan, pastikan anda sentiasa menggunakan penutup mulut dan hidung. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan ke dalam tong sampah dan basuh tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Segera dapatkan rawatan awal dan maklumkan sejarah perjalanan kepada doktor yang merawat. Untuk maklumat lanjut berkaitan COVID-19, layari laman sesawang www.infosihat.gov.my. Pesanan kekang penularan COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 91.5 FM di Lembah Kelang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saat jauh